persekitaran toksik itu. Jadi hari ini kita nak kupas sedikit tentang saya rasa topik ini cukup menarik, iaitu persekitaran toksik jelas productivity, khususnya jejas productivity khususnya di tempat kerja, bersama dengan Dr. Nur Faizah Muhammad Khalid, pensyarah kanan ataupun kaunselor Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum. Salam. Sihat Dr. Hari? Alhamdulillah sihat. Masuk-masuk set senyum, memang aura positif. Ya, Kita rasa kat situ. kaunselor. Persekitaran kerja positif kan? Positif. Kita tak nak toksik ni Ridwan. Kaunselor, jadi tadi saya dah sebut macam persekitaran kerja, kita nak memilih tempat kerja macam Syafiqah cakap, kena pilih gaji, kena pilih, kita dah interview tu kita dah scan bos tu macam mana dan sebagainya. Cuma apabila masuk, yang menjadi masalahnya adalah persekitaran di kalangan rakan sekerja itu. Dia boleh menjadi bagus, hebat, best, kita nak pergi kerja, dan juga apabila disalah tune sikit je menimbulkan rasa tidak puas hati, akhirnya menyebabkan keadaan toksik berlaku di tempat kerja. Jadi secara kasarnya persekitaran toksik itu bagaimana sebenarnya? Okey, bila kita sebut persekitaran toksik itu sendiri dah menjelaskan maksud yang sesuatu yang negatif. Maknanya bila persekitaran toksik ini kita tahu, persekitaran kerja kita tidak begitu membantu diri kita. Kita rasa tidak bermotivasi, kita rasa bila setiap hari nak pergi kerja kita rasa tak seronok. So macam mana kita nak pastikan bahawa persekitaran kerja kita itu adalah positif? Kita semak diri kita. Adakah setiap hari kita pergi bekerja kita rasa semangat? Adakah ataupun kita pergi kerja tu kita rasa lesu, nak buat kerja pun tak ada mood. Sekiranya persekitaran kerja kita itu positif, bermakna kita akan rasa sentiasa bersemangat setiap hari. Okey. Persekitaran kerja yang toksik ini sangat mengganggu. Kenapa? Sebab kita tengok hari ini kemurungan ataupun depresi, stres adalah salah satu risiko utama dalam masalah kesihatan. Okey. Kita tak nak persekitaran kerja kita ini menjadi penyumbang kepada depresi, masalah kemurungan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Sebab kita tahu dalam kehidupan kita ni, selagi mana kita berperanan sebagai seorang pekerja, kita akan berada di tempat kerja. Kebanyakan masanya, contohnya kita seminggu kita ada 7 hari. 5 hari kita di pejabat, 2 hari kita di rumah. Okay, dalam masa 1 hari berapa jam yang kita habiskan masa bersama rakan sekerja di tempat kerja. So, tempat kerja ni ibarat seperti rumah kedua bagi kita. Betul. Jadi, sangat penting untuk kita pastikan kita punya rumah kedua ini sangat selesa, sangat kondusif untuk kita. Sebab kita nak berada di rumah kedua ni dalam jangka masa yang panjang. Betul. Sebenarnya, kadang-kadang kan ada orang tak sedar yang bahawa kawasan ataupun persekitaran mereka itu toksik. Mereka tak sedar. Bagaimana sebenarnya cara untuk kita nak menilai sesuatu tempat itu toksik? Apa ciri-ciri dia? Okey, bila sebut ciri-ciri ni menarik sebenarnya, sebab bila kita pergi mana-mana setting pekerjaan lah, mana-mana organisasi, kita tak dapat lari daripada banyak perkara-perkara yang toksik. Contohnya cemburu. Cemburu yang paling utama. Sebab apa? Bila kita tengok rakan sekerja kita dapat anugerah misalnya, kita akan terdetik rasa hati, kenapa dia dapat? Kenapa dia? Bodeklah tu. So kita rasa terancam. Betul. Cemburu ini akan menyebabkan keadaan ataupun tingkah laku yang lebih buruk. Kalau kita ingat dulu, pernah satu ketika kes cemburu ni yang menyebabkan ada satu kes bunuh. Jadi kita tak nak cemburu ini berterusan, sebab cemburu ini akan menyebabkan tingkah laku yang lebih buruk. Kita tak nak itu berlaku. Selain daripada itu, penindasan ataupun berat sebelah ataupun pilih kasih. Ini biasanya daripada majikan lah. Mungkin dia ada penindasan ataupun rasa tidak adil kepada semua pekerja. Ada ciri-ciri pilih kasih di situ. So orang di persekitaran itu ataupun pekerja yang lain itu yang akan merasa kesan daripada sikap tidak adil tersebut. Ini semua akan menyebabkan kita punya motivasi untuk bekerja ini semakin menurun. Dan ini akhirnya akan efek kepada produktiviti organisasi. Kalau di
perincikan sifat-sifat yang doktor sebutkan tadi, cemburu, kan tidak suka majikan dan sebagainya, soal pilih kasih, itu adalah sifat yang seolah-olah disandarkan kepada kematangan seseorang. Jadi kematangan seseorang itu pula, kalau kepada saya, kalau saya sendiri berkatakan saya ada rasa cemburu, itu normal bagi saya tapi tidak normal bagi orang. Tapi bagaimana kita nak satukan semua rasa itu semua supaya orang lain dapat menerima sifat orang lain di tempat kerja itu secara hati terbuka dan secara matang. Okey, saya tertarik bila Ridwan sebut pasal kematangan tadi. Sebab kita akan reflect balik kepada diri kita. Kesedaran ke diri kita itu sangat penting. Maknanya kita tahu apa kelebihan diri kita, apa kelemahan diri kita. Contohnya, kalau kita tahu apa kelemahan kita, misalnya kita seorang yang sukar nak menerima apabila ada kritikan. So kita tahu itu kelemahan kita, so kita berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Dan kita tahu apa kelebihan kita. So bila katakanlah rakan sekerja yang lain dapat anugerah, so kita tahu kenapa kita tak dapat. Yang pentingnya kita kena arif tentang diri kita. Kita kena sedar apa kita punya kelebihan, kita menerima diri kita seadanya, kita iktiraf diri kita. Kemudian kita kenal pasti apa kelemahan-kelemahan kita yang mungkin kita sendiri sedari ataupun orang lain sedar tetapi kita tidak sedar. Itu semua perkara-perkara yang penting. Sebab apa, bila kita nak mengubah budaya kerja ini bukan hanya majikan saja. Kita tak boleh tujukan kepada majikan, yes, you kena sediakan persekitaran ini untuk pekerja. Pekerja organisasi ini. Tak. Sebaliknya, itu peranan majikan tu satulah. Tapi kita sebagai individu ini, kita harus mainkan peranan juga. Sebab mana-mana organisasi, peringkat paling asalnya adalah pekerja. Betul. Ataupun individu. Jadi kita kena sedar diri kita dulu. Kesedaran kendiri itu penting. Sebab kesedaran kendiri itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan emosi. Okey, baik. Bila kita dah mengetahui bahawa seseorang itu merupakan pembawa virus toksik ni tadi, wabak toksik ni, apa yang perlu kita lakukan? Sama ada kita jauhkan daripada supaya kita tidak arwah kita tidak jadi negatif. Akan tetapi ada juga segelintir yang rasa takut kalau kita terasing. Dia tak mau jadi seorang-seorang. Dia akan takut nanti dia dipulaukan pula nanti. Bagaimana tu doktor? Sebab orang yang macam ini kesian dekat mereka. Contohlah macam saya tak berapa minat dengan Ridwan. Saya jauhkan diri daripada dia. Tapi saya seorang je tak suka pada Ridwan. Nanti orang akan pandang saya, Syafiqah ni rasanya dia yang negatif sebenarnya. Bagaimana doktor? Okey, saya tertarik pada apa yang Syafiqah sebut tadi. Sebab apa, bila kita sebut nak mengubah orang ni, kita tak boleh mengubah orang. Betul. Tapi kita kena reflect pada diri sendiri. Saya akan berbalik semula kepada apa yang saya sebutkan sebagai kesedaran kendiri tadi. Maknanya kita tahu apa yang kita suka, apa kekuatan kita. Kalau kita tahu kita ni seorang yang suka bergosip, contohnya, kita suka meviralkan berita-berita yang tidak sahih, contohnya. Kita nak jadi orang yang pertama menyebarkan berita. Sebab kadang-kadang kita rasa seronok. Apalah orang pertama wartawan tidak bertauliah ni. Betul. So kita rasa diiktiraf. Sebenarnya kita kaji balik diri kita. Adakah pengiktirafan yang kita harapkan itu akan menyebabkan kita menjadi sumber toksik dalam organisasi itu? Kita akan fikir, kita nak ke jadi orang yang menyumbang kepada toksik dekat organisasi? Betul. Kita mesti tak nak. So kita kena sentiasa arif tentang diri. Apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, apa yang kita nak capai dalam organisasi. Bermaksud kita harus menjadi lebih fleksibel terhadap diri sendiri dalam kita nak masuk dengan orang lain di pejabat. Cuma soalnya, dalam keadaan kita nak bercampur dengan orang lain, mesti akan ada rasa tidak puas hati, tak suka orang tu, tak suka orang ni. Jadi salah satu cara adalah melarikan diri ataupun menggunakan kaedah escapism lah. Jadi pergi kerja hanya untuk bekerja, balik dia tak akan campur. Maksudnya contoh, kalaukah waktu kerja itu tak semua orang punya waktu kerja 8 jam, ada yang 4 jam, ada 2 jam. Pergi hanya untuk 2 jam, balik dia tak akan campur ataupun dia tidak akan rapat. Dia seolah-olah membentuk satu blok di antara rakan-rakan sekerja dan juga dia. Akhirnya setelah lama bekerja, dia tidak begitu bercampur dengan rakan sekerja. Adakah itu salah satu cara yang betul
betul untuk melarikan diri dari toksik tempat kerja? Okey, kita kena tengok juga. Katakanlah dia mengelakkan diri dia daripada rakan sekerja dia. Kita ni nak bekerja berapa lama? Adakah kita bekerja kat organisasi A, kita nak lari? Dah bosan dekat A, kita rasa persekitaran kerja tak membantu, so kita pergi organisasi B. Bosan dekat sini, kita pergi yang ketiga. So sampai bila kita nak berhadapan dengan keadaan macam ni? Sampai bila kita nak larikan diri? So kita kena terima, kita kena acknowledge kita punya perasaan. Mungkin dalam, saya bagi contoh, mungkin dalam satu mesyuarat misalnya, ada seorang yang sentiasa mencetuskan perbalahan dan menyebabkan kita rasa terancam ataupun kita rasa tidak suka dengan keadaan tersebut. So kita akan mengelak daripada dia. Tapi sampai bila keadaan itu takkan selesai. Sebab itu saya kata, kalau kita arif tentang diri kita, kita tahu kita tak boleh berhadapan dengan individu macam ni. So apa yang kita boleh buat? Apa tingkah laku yang kita boleh buat supaya kita dapat berhadapan dengan dia selain daripada kita mengelak? Kita kena berhadapan dengan dia. Sebab tu arif diri ni sangat penting. Kita kenal pasti kelebihan kita, kita kenal pasti kelemahan dan apa tindakan kita untuk menutup ataupun mengatasi kelemahan kita tu. Baik. Bila kita bercakap mengenai toksik, kita tidak boleh lari daripada perbuatan buli itu. Tapi buli ni orang tahu buli secara fizikal. Tumbuk, pukul, tampar, goyakkan baju ke apa ke. Tapi sebenarnya buli yang paling kuat ialah buli daripada sudut mental itu. Ya, betul. Tidak senyum pun buli juga. Menjeling, melirik mata pun buli juga. Pandangan doktor bagaimana? Okey, ini berkait juga dengan apa yang saya sebutkan awal tadi, kesihatan mental. Bila kita berada dengan persekitaran rakan sekerja contohnya hari ini, saya tengok Syafiqah, kenapa tak senyum? Pandang atas bawah pula tu ya. So, kita akan rasa tak seronok, pergi kerja tak seronok. So saya akan macam, besok nak pergi jumpa Syafiqah lagi ni, Syafiqah okey ke? So saya akan rasa macam, tak seronok. Betul. Jadi apa tingkah laku yang mengganggu kesihatan mental ini memang akan memberi kesan kepada diri kita. Sebab kita nak persekitaran yang positif. Kita tak nak ada rakan sekerja, contohnya meja sebelah aja tapi tak bertegur siapa. Itu pokok pangkalnya berbalik semula kepada diri kita. Sejauh mana kita kenal diri, kita tahu bila katakanlah kita ni jenis yang suka tak nak bertegur dengan orang contohnya. Bila kita dah kenal diri kita, kita tahu itu ciri-ciri kita. Kita tak suka bertegur dengan orang. Bila orang ni buat kesalahan kali pertama contohnya, so kita dah ban dia. So kita tahu itu adalah saya contohnya. So apa tindakan kita untuk kita atasi perkara tersebut? Sebab bila sebut budaya kerja ni, dia melibatkan semua. Kita tak boleh rakan sekerja je yang positif. Orang sekeliling tak ambil tindakan apa-apa. Maknanya kita setiap daripada kita kena ada kesedaran. Baik. Itulah dia. Itu mungkin kita boleh kita berbincang secara fizikal. Mungkin selepas ini kita akan juga berbincang secara maya. Bukan berbincang secara maya tetapi ada juga toksik-toksik persekitaran tempat kerja yang dilibatkan dari segi dari aspek media sosial. Contohnya upload status WhatsApp begini. Oh, yang ini pula terasa. Kan upload status Instagram. Pernah yang buat ini ke? pula terasa. Pernah buat laman tu. Kita ni pemilik akaun media sosial ni macam, aku tak cakap kat kau tapi kau terasa. Tapi benda tu dibawa ke pejabat. Akhirnya mencetus perbalahan. Kita tak punya banyak masa untuk berbincang mengenai perkara itu. Mungkin selepas ini ataupun dalam sesi yang lain kita akan berbincang spesifik bagaimana kita nak hadapi toksik di media sosial. Terima kasih kepada Dr. Nur Faizah Muhammad Khalid, pensyarah kanan dan juga kaunselor Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, bercerita mengenai persekitaran toksik menjejaskan produktiviti kita bekerja. Baiklah, selepas ini kita ke mana, Syafiq?